السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita pagi ini baru buka surat 158 bab 151 ya. Apa yang diucapkan setelah menutupkan mata si mayat. Ma yaquluhu ba'da taghnidil mayyit. Hadis tu kan 924 tu. Kata musannif rahimahullah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha إذا قبض تبعه البصر فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dia kata Rasulullah SAW masuk melihat Abu Salamah yang telah meninggal dunia. Abu Salamah mata dia terbuka lah, syaqqa basaruhu, mata dia terbuka ataupun celik lah, tidak terjam, dia memandang ke atas lah. Syaqqa basaruhu maksudnya mata dia terbuka, celik, memandang ke atas. Jadi apa baginda buat? Fa'armadahu, maka Nabi SAW menutup mata dia tadi. Ini sunnah lah. Sunnah bila ada kematian, orang yang mati mata dia akan celik lah. Ya, sebab apa? Ada sebab lah. Ya, sebab dia orang tadi bila mati, roh dia keluar dari jasad, maka mata dia akan ikut tengok. Mata akan tengok roh dia. Jadi sekarang kita tak tahulah fizikal roh macam mana kan. Roh ni bulat ke, empat segi ke, macam kita ke, okay? Ada macam nampak tangan, kaki, jari dan sebagainya. Macam mana? Tak tahu. Okay? Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri Rabbi. Ini mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Muhammad, katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhanku. Ya, di dalam Quran Allah Taala sebut. Ini ada ayat Allah. Surah Allah. Saya pun juga saya sama juga tak ingat. Ya, tak ingat, kita buka tengok ya. Ayat Allah, surah Allah. Terlihat tak ayat. Ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Tengok. Kalau kita hafal, senang hafal tapi tak ingat. Ya. Apa? Ayat surah apa? Isra. Ni balik mual.
Yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau anir ruh, tentang ruh. Katakanlah Muhammad, ruh itu min amri Rabbi. Ruh ni apa makna kata ruh? Ruh ni raha ya ruhu. Raha, pergi. Ya, pergi, tinggalkan jasad. Katakanlah dia adalah daripada urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi ilmu melainkan hanya sedikit. Jadi ada yang kita tahu, banyak yang kita tak tahu. Jadi maka Rasulullah pun pejamkan mata, tutup mata Abu Salamah tadi. Kemudian Nabi beritahulah. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya roh itu apabila dia diambil, idza qubida diambil, digenggam. Siapa yang ambil? Malaikat maut lah. Tabi'ahul basar, mata akan mengikutinya, mata akan melihat. Fadajja nasu min ahli, maka bisinglah, bunyi bisinglah beberapa orang daripada kalangan keluarga dia, keluarga Abu Salamah, ya. Maka Nabi kata, jadi bunyi bising-bising kan, bunyi bising-bising, maka Nabi pun kata, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, jangan mendoakan ke atas diri kamu semua melainkan kebaikan. Jangan kata menjadi benda tak baik, jangan cakap, kan? Jadi maknanya kita doa kebaikan waktu itu. Sebab waktu itu fainal malaika, kerana para malaikat mereka mengaminkan atas apa yang kamu ucapkan. Kalau kita ucap baik, maka malaikat amin perkataan yang baik-baik tadi kan. Perkataan yang tak baik jangan kita sebutlah, nanti malaikat aminkan juga perkataan tak baik tadi. Kemudian Nabi kata, Allahumma ghafir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah bagi Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah darjatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufu, dan gantikanlah fi aqibihi, pada ahlinya, keluarganya, fil ghabirin, pada orang-orang yang ditinggalkannya. Jadilah pengganti untuk keluarga dia. Ya. Waghfir lana wa lahu, dan ampunkanlah untuk kami dan untuk dia, ya rabbal alamin, hai Tuhan sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah untuknya dalam kuburnya. Berilah kelapangan untuk dia dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah untuknya dalam kuburnya, kerana kubur ni gelap. Kubur ni gelap. Jadi kalau tak gelap, Nabi tak kata macam tu lah kan. Terangilah baginya kuburnya, sebab kubur ni gelap. Jadi maka dengan doa kita tadi, insya-Allah Allah akan terangkan kubur orang yang mati tadi. Hadis riwayat Muslim. Jadi pengajaran daripada hadis ni apa? Yang pertama, para malaikat mengaminkan di atas doa orang-orang yang menghadiri jenazah. Okay? Kita menghadiri jenazah, kita cakap yang baik-baik, maka tidak didoakan. Ya, ketika musibah yang menimpa, waktu musibah ni melakukan kebaikan. Macam kita sekarang lah, musibah yang menimpa kita kan, bahawa saudara-saudara kita dibunuh, dibom hari-hari semua. Apa yang kita boleh buat? Doa lah sentiasa. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak kan, ketika dia berbuka kan, di antara azan dan iqamah kan, doa kita dimakbulkan. Minta Allah Ta'ala selamatkan mereka, jaga mereka, beri kemenangan kepada mujahidin yang melawan Yahudi tadi kan, Israel tadi yang membunuh sewenang-wenangnya. Jadi kita doakan. Maka maknanya doa fala yud'a 'indal masaib. Masaib ini musibah lah, illa bi khair, melainkan dengan kebaikan. Waktu inilah kita kena husnuzan dengan Allah, kena baik sangka dengan Allah. Jangan ada sekelumit sikit pun rasa macam sebab Tuhan tak tolong lah, sebab Tuhan tak tolong. Jangan rasa macam tu. Allah Ta'ala ni dia yang dia dah kata, ala inna nasrallah qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dah dekat. Jangan fikir kita bersama apa ni, jangan fikir sebab apa, mana itulah dia yang Allah kehendaki. Dan kemenangan itu akan tiba lah masa dia. Tapi itulah kita ni nak cepat kan. Tapi yang matilah, mati syahid lah insya-Allah. Dan itu mati yang terbaik ya. Kan, daripada mati di atas katil. Mati berlumuran darah. Dan dengan darah itulah mereka akan bangkit di hari kiamat nanti.
Kan tafu'ul misk, yafu'ul misk maksudnya semerbak harum kan darah tadi. Jadi itulah dia yang Allah Taala kehendaki. Ada manusia-manusia yang Allah Taala merdekakan daripada api neraka. Ya, Allah bagi ke dia kemuliaan mati syahid. Itu dia. Sebab kita kata kalau orang Islam nak mulakan peperangan, mana ada? Di mana orang Islam mulakan peperangan? Tak ada kan? Jadi yang memulakan peperangan pokok Yahudi ni lah. Itu dia kata yang Hamas tu Yahudi mula lama dah, 1948 lagi. Ya. Menindas membunuh. Ya, jadi kita yang tak tahan sangat dia melawan lah. Bila orang tak lawan, orang lawan tu dituduh pula. Dia menyebabkan apa nama peperangan tadi. Dituduh dia menyebab peperangan. Yang memulakan peperangan si kafir tu. Kan? Yahudi tadi. Itu dia. Dia pun yang memulakan apa nama penjajahan, ihtilal. Ini dia. Kemudian yang keduanya wajib kita menyalahi adat-adat jahiliah ni. Apa nama dengan mendoakan keburukan. Ya, ada orang yang habislah apalah siapa nak bagi nak cari makan dekat kita, siapa nak macam-macam lah. Kan menjerit-jerit, menampar-nampar muka, mengoyak-ngoyak baju. Ini amalan jahiliah. Menjerit-jerit. Ya. Maksud tasakhud 'alal musibah maknanya mengeluh di atas musibah tadi. Okey? Sepatutnya kita di atas musibah ni apa yang kita perlu buat? Doa dan sabar. Doa dan sabar. Kita buat yang terbaik yang kita boleh buat. Apa yang terbaik kita boleh buat? Ini dia. Jadi keadaan orang-orang beriman ni redha dan maknanya taslim lah. Redha dan menyerah kepada Allah Ta'ala. Redha dan berserah kepada Tuhan. Biar Allah Ta'ala yang uruskan. Kan kita kata dia ni Rabbul Alamin. Apa makna Rabbul Alamin? Pengurus bagi sekian alam. Dia yang menguruskan, dia mentadbir. Jadi kalau kita dia hamba dia yang beriman, hamba dia yang taat kepada Allah Ta'ala, mematuhi segala perintah Tuhan, tinggal segala larangan dia. Jadi maknanya kita redha dan kita taslim, serah pada Allah Ta'ala, biar dia yang uruskan. Kita ikut apa kehendak Tuhan. Masya-Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu berlaku, dan apa yang Allah tak kehendak itu tak berlaku. Itu iman kita. Dia orang beriman ni dia tak serabut kepala. Jangan. Sedih memang sedih lah. Kita kata kesedihan tu mesti ada lah, sifat tabiat manusia. Nabi SAW pun menangis, sedih. Perasaan sedih ada dalam diri dia. Kematian cucu dia, kematian Khadijah, kematian Abu Talib, kan? Sedih. Ada. Baik, kemudian yang ketiganya keberkatan doa. Keberkatan doa Nabi SAW. Banyak doa Nabi. Doa-doa Nabi ni semua pendek-pendek, tak banyak berjela-jela. Doa Nabi kan. Kenapa? Kerana dia menghimpunkan bagi kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Contohnya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi paksi dalam segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah untukku duniaku yang padanya ada kehidupanku. Ya, komplit kan doa dia. Jami'. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah untukku akhiratku yang padanya adalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata khairan li ziyadatan li fi kulli khair. Jadi kalau kehidupan itu, hidup itu yang berterusan di hidup kita ni kan, sampai hari ini dia jadi penambahan kebaikan untuk kita. Jami'. Wa ja'alal mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi kalau kematian untukku sebagai kerehatan daripada segala kejahatan, keburukan. Ya, jadi maknanya doa yang pendek tapi merangkumi segala kebaikan tadilah. Itu dia perkataan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas, yang menghimpun segala kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang yang bahagia sebenarnya, ya, mereka yang diberi petunjuk untuk mencontohi sunnah
ataupun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana padanya ada kecukupan dah. Pada sunnah Nabi, ajaran Nabi ini maksudnya ada kecukupan, tak berhajat kepada ajaran dan petunjuk, tak berhajat kepada ajaran dan petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya dia kata di sini rahmatun Nabi. Rahmat Nabi sallallahu, kasih sayang Nabi dengan umatnya. Wa syafaqatihi, maksud Nabi dia sangat kasih, sangat kepada umat dia, sangat kasihan. Sangat berbuat baik kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nabi akan cari, tanya sahabat-sahabat. Kalau tengok tak ada dalam majlis ilmu, dia akan tanya, mana si fulan? Mana si fulan? Nabi akan tanya. Itu dari sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? Laqad ja'akum, ayat ni ayat surah siapa ingat? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ustaz ni ilmu ingatan. Kalau ingat sedang, kalau buat macam makin lama makin lupa. Ni surah Taubah kan. Ini mana Nabi SAW sifat dan akhlak dan sikap Nabi SAW. Suara tak keluar, tak apalah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Azizun alaihi, terasa berat atasnya, ma'anitum, apa yang menimpa kamu, kesusahan kamu, kepayahan kamu. Jadi Nabi SAW amat terasa amat berat ke atas Nabi SAW. Nabi ambil berat suruhlah kepada sahabat-sahabat, kepada umat dia. Bukan dekat dunia, akhirat pun Nabi ambil berat juga. Kan dia ada ketika hadis haud, hadisul haud tu kan, hadis ketika Nabi SAW diperigi, dia duduk tunggu, umat dia datang untuk minum di situ kan, tiba-tiba diusir beberapa orang kan. Nabi kata ashabi, itu sahabat-sahabat pun Nabi kata. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, kau tak tahu apa yang mereka buat selepas engkau. Maka Nabi kata suhqan, jauh liman ghayyara, jauh bagi orang-orang yang telah mengubah, tak ikut sunnah Nabi, buat amalan yang menyanggahi amalan Nabi SAW. Nabi kita jauhlah. Jadi Nabi itu harisun alaikum, sangat mengambil berat ke atas kamu. Bil mukminin, dengan orang-orang beriman, raufur rahim, teramat penyantun lagi amat penyayang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia rahmatun Nabi. Rahmat Nabi sallallahu dengan umat dia, dan sifat syafaqah dia, sifat kasihan dia atau kelembutan dia ke atas para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang kelimanya al-ikhbar, penjelasan, perkhabaran tentang ghaib ni. Ini perkara ghaib. Perkara ghaib ni yang kita tak nampak. Nabi bagi tahu bi anna ar-ruh idza kharajat min al-badan, bahawa sesungguhnya roh itu bila dia keluar daripada tubuh badan kita, yarahal mayyitu, mayat itu boleh melihat. Kan? Orang mati itu dia boleh tengok. Roh keluar tadi kan. Kita siapa pernah duduk dekat orang yang nak mati dia kan. Dia kat mana dia mula rasa kat kawan sejuk, kaki sejuk kan. Kaki sejuk, naik kata sejuk. Habis. Dia mula kaki tu sejuk kan. Roh sedang keluar dari jasad. La yarahal hazirun, orang yang hadir tak nampak lah. Jadi kita wajib beriman jelah tentang roh ni kan. Dia adalah daripada perkara ghaib yang wajib kita beriman. Alladzina nu'minu bihi wa nusaddiquhu. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh wal ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Inilah dia. Kan? Mereka bertanya kepada engkau tentang roh itu. Roh ni macam mana? Allah SWT Nabi kata roh itu urusan Tuhanku. Hanya urusan Tuhan. Roh tadi kita tak tahu macam mana. Kan orang hebat, genius macam mana pun duk cari kan. Duk buat teknologi nak cari roh.
Depa kalau jumpa roh, depa nak buat satu pintu yang boleh depa kunci lah supaya roh tu tak keluar pada jasad. Kan? Orang kaya atau mana pun kan, orang kafir dan sebagainya tadi kan duk fikir macam roh. Jadi pasal roh pun depa dah pening kepala kan. Pasal apa? Pasal Tuhan tak jangan duk fikir. Hidup, lepas tu mati. Tentang roh saja boleh kita argue dengan mereka tentang keislaman kan. Kamu hidup je, apa yang ada dalam tubuh kamu bila hidup? Bila kamu mati, kan? Apa yang keluar dari tubuh kamu sampai kamu mati tak boleh bergerak ni? Dia pun tak boleh jawab. Tak ada jawapan. Mereka tu tak ada jawapan. Kita adalah jawapan dalam Al-Quran. Sebab kita beriman dengan perkara ghaib. Orang kafir tak beriman dengan perkara ghaib. Sebab tu Allah kata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Lagi sambung. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang muttaqin. Hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib yang tak nampak ni. Sebab tu orang kafir dia tak kisah, dia buat, dia hantam, dia buat sebab dia tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau orang Yahudi pun dia percaya bahawa dia yang akan masuk syurga. Wa qalatil yahud laysatil nasara ala syai' kan? Tanya lagi ayat ni surah apa? Ya. Tak apalah. Ya. Nah, surah Al-Baqarah dia pasal yang payah ingat dia pasal ada benda ni. Kan kita tak bergantung pada sini sangat dah kan. Sebab tu kalau nak pergi Putrajaya pun berapa kali pirah semua pakai Waze. Tak ada Waze cari jalan tak jumpa. Dia membodohkan kita lah. Tak apalah, kita pun pokoknya kita senang cari. Ni. Wa qalatil yahud laysatil nasara ala syai'. Yahudi katakan Nasrani, Nasrani katakan Yahudi. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab, sedang mereka membaca al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qawlihim. Begitulah berkata orang yang tidak mengetahui seperti mana perkataan mereka. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan menghukum di antara mereka di hari kiamat fi ma kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka telah perselisihkan. Ada bertanggung ni. Dia pun tak beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dia buat sewenang-wenangnya. Kan? Si Yahudi Nasrani ini pada kena tipu dengan tu guru dia. Kan? Tu guru dia buat kitab tulis ayat kakao macam mana maksud dia? Kan? Lain pada Yahudi. Boleh kita nak buat apa saja, nak bunuh ke, nak apa ke. Kan? Mereka ni ibarat sehina, dia kata selain Yahudi ni ibarat sehina-hina haiwan di muka bumi. Kan? Khinzir ataupun anjing tadi. Bagi mereka macam tu. Goyib mereka katakan. Makhluk tak ada mana. Semua diciptakan untuk Yahudi. Itu. Sebab tu mereka buat sewenang-wenang, mereka tak ada perasaan langsung. Dia membunuh kanak-kanak baby ni rasa macam dia membunuh arnab macam tu ikut. Kan? Bunuh ayam hutan, burung puyuh ke apa kot. Macam tu lah dia berasa. Tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Kan? Teruk je mereka ni sampai orang kafir macam mereka pun benci kat mereka juga. Kan? Itu dia. Kecuali satu bangsa di India tu. Jadi keturunan Yahudi juga lah. Kan mereka minta nak pergi Israel, nak tolong Israel nak bunuh orang Islam juga kan. Baik, habislah bab tu. Masuk bab seterusnya. Bab yang menjelaskan ma yuqalu 'indal mayyit. Apa yang nak dikatakan ketika kita berada dekat dengan jenazah. Dan apa yang nak diucapkan oleh yang orang keluarga dia mati. Man mata lahu mayyitun, maksudnya ahli keluarga dia meninggal. Apa yang dia nak ucapkan ketika tu? Hadis Ummu Salamah juga
radhiyallahu anha, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marida, apabila kamu menghadiri orang yang sedang sakit, awil mayyita, ataupun kamu menghadiri menziarahi jenazah, faqulu khairan, maka katalah yang baik. Kita jumpa kawan kita yang sakit ni kan, cakap yang baik, insya-Allah tahur, la ba'sa, kan, la ba'sa tahur, insya-Allah. Tak mengapa, baik insya-Allah. Sebab apa? Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, kerana para malaikat mendoakan atas apa yang kamu katakan. Malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan. Amin, amin. Qalat, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, falamma mata Abu Salamah, apabila Abu Salamah meninggal, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mat. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli, naklah kamu kata, Allahumma ghfirli walahu, Allahumma ghfirli walahu. Nabi katalah, Allahumma ghfirli walahu, ya Allah ampunkanlah untukku dan untuknya. Wa aqibni minhu uqba hasanatan, maka gantikanlah untukku daripadanya sebagai ganti yang terbaik. Kan? Uqbah ni maksudnya yang mengiringi lah. Aqib ni asal makna tumit. Tumit gini, tumit kaki kita ni, tumit belakang tu kan, itu nama dia aqib. Ni yang terakhir di kaki kita, tumit lah. Kan, jadi maknanya Nabi kata wailul aqabi minan nar kan, neraka, kecelakaan lah, neraka lah bagi tumit yang tidak kena air ketika berwuduk. So orang yang berwuduk dia basuh kaki depan, belakang dia tak basuh. Nabi kata wailul aqabi minan nar. Aqab ni, aqib ni, mana yang selepas ni lah. Jadi waqibni minhu, gantikanlah kan untukku selepasnya, uqba hasanah, ganti yang terbaik lah. Faqultu, maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, fa'aqabani Allahu man huwa khairul li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah gantikan untukku yang terbaik, yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ya. Satu riwayat kata ketika dia teringat hadis yang doa yang diajar oleh Abu Salamah kepada dia. Dia nak sebut, dia kata siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Sebab bagi dia yang terbaik adalah Abu Salamah lah. Tak nampak orang yang terbaik daripada Abu Salamah. Tapi dia baca juga doa tu, ya, wa khluf li khairan minha, maka Allah ganti yang terbaik daripada Abu Salamah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau dalam riwayat Muslim dia kata idza hadartumul marida, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu menghadiri orang sakit ataupun al-mayyit, orang yang meninggal, ala syak, atas syak rawi lah, syak perawi hadis ni kan, lafaz dia idza hadartumul marida awil mayyit, au syak lah. Ya, syak ni sama ada Nabi kata orang sakit ataupun orang mati. Bila kamu ziarah orang sakit atau ziarah orang mati, jadi au tu syak rawi. Perawi itu ragu sama ada Nabi kata sakit atau orang mati, maka dia sebut dua-dua kataan. Mungkin Nabi kata ni, mungkin kita sebab dia confuse. Dia confuse, maka dia sebut dua-dua lah. Tapi kalau dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya, Nabi sebut al-mayyit bila syakin, perawi itu tak syak lah, maksudnya orang mati. Bila kamu menziarahi orang mati. Kemudian daripada Ummu Salamah juga, dia kata sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun, tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa musibah. Tak kisahlah apa-apa musibah pun, benda yang tak menyenangkan, kemalangan ke, insiden ke, kena langgar ke, terlanggar orang ke, kan? Terlanggar. Puasa-puasa ni kan, macam-macam lah jadi kan, benda tak jadi. Tapi kita berdoa lah, takut jangan jadi benda tak elok. Nak keluar rumah ni, doa siap lah. Bismillah, kita tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
Ya Allah, janganlah jadi benda-benda buruk ni, Allah. Doa bahasa Melayu boleh, tak ada masalah. Tak hafal bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Ya Allah, ni dalam perjalanan ni janganlah jadi benda-benda tak elok. Janganlah bagi tengok benda-benda tak elok. Kan? Orang tu accident, pelanting tangan kau, pelanting kaki kau. Kan? Kadang-kadang tu, kan, kita tengok kan. Jalan-jalan nampak tangan, jalan-jalan lagi nampak kaki. Tangan sana, kaki sana. Kepala duduk atas lori. Jadi tak mau tengok benda-benda takut begitu kan. Benda ngeri. Doa lah. Ini dia. Jadi mana-mana hamba yang kena musibah, maka dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah Ta'ala fi musibatihi. Kan? Tak sebenarnya orang mati. Kan? Wa akhlafa lahu khairan minha, maka Allah akan ganti untuk dia yang lebih baik darinya. Kan? Kereta lama accident, kena langgar. Kan? Pergi claim insurans jadi baru boleh. Cat baru. Lebih baik daripada yang sebelumnya kan. Tak apalah, itu cerita dia. Baik. Qalat, kata Ummu Salamah, falamma tuwfiya Abu Salamah, maka tak kala Abu Salamah wafat, meninggal, qultu, aku pun kata, baca, kama amarani Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacanya, fa akhlafallahu li khairan minhu, maka Allah gantikan untukku yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim juga lah. Baik, pengajaran daripada hadis ini, keberkatan doa Nabawi. Keberkatan doa Nabawi, doa Nabawi, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu lah. Kita baca doa Nabawi, bukan doa kita reka sendiri. Doa diajar oleh Nabi sallallahu. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya. Jadi kita baca doa-doa Nabi ini, keberkatan dia. Dan iltizam dengan petunjuk Nabi sallallahu. Iltizam ni benar iltizam, maksud sentiasalah berada di atas petunjuk Nabi sallallahu, khairun lil 'abdi. Terlebih baik bagi seseorang fil hali wal ma'al. Dalam mana waktu ini dan akan datanglah, pada diri dia, pada keluarga dia, pada sekarang dan pada akan datang. Tempat kita nak kembali tadi kan, pada diri dan pada keluarga. Kemudian penjelasan hari ini menjelaskan tentang akibat. Akibat ni akibat, bahasa Melayu akibat tu, bahasa Arab tu kan. Akibat ni hasil, natijah. Natijah pun bahasa Arab juga, Arab yang telah dirumikan. Ya. Jadi natijah, akibat sama mana. Hadis ini menjelaskan akibat ataupun hasil akibat yang baik bagi kesabaran di atas musibah. Jadi orang yang sabar di atas musibah ni, dia ada akibat yang baik, dia ada natijah yang baik, dia ada hasil yang baik. Mungkin tak nampak sekarang, tapi nanti dia akan ada. Yang penting kesabaran tu nombor satu. Okay? Sabar. Sabar macam mana kanak-kanak Palestin bersabar. In syi'tu am abaitu. Kan, in sya'u am abau. Nak tak nak kena sabarlah, tak makan 4 hari. 5 hari tak makan. Kan? Kelaparan, ya Allah. Ni dia. Kita tengok depa, kita tengok anak kita, tengok cucu kita. Ya? Macam mana kalau yang ni depan mata kita. Mak tak sanggup tengok anak kan. Keluar juga cari makan. Keluar, kan ada sniper kan. Oh, sniper duk tunggu nak menembak kan. Keluar jalan-jalan tu, nak cari makan, nak tembak. Sniper Yahudi ni kan. Dia pun bunuh, tak kisah siapa yang berjalan kan. Dia pun nampak, dia pun tembak lah. Bom. Apa yang kita boleh buat? Ada pakcik tu daripada Yaman, orang miskin. Dia pegang bungkusan roti pun roti dah kulat dia ingat. Dia kata, macam mana aku ada jalan tak, aku nak pergi hantar roti ni kat saudara-saudara aku di Palestin. Orang Yaman pun menghadapi krisis kebuluran juga. Krisis kebuluran. Ada roti. Macam mana, ada cara tak aku nak pergi hantar roti ni kat
Saudara-saudara aku di Palestin, roti yang kita tengok dalam plastik tu, nampak macam kulat dah roti tu. Bila roti kan, bukan tahan lama pun yeast tu. Dia ada expired dia kan, 3-4 hari. Ya, tapi dia makan sikit. Kulat-kulat tadi. Tengok. Ya Allah. Macam tak percaya orang tengok. Macam berlakon. Bukan berlakon, betul. Ni musibah. Sabar ni, ada akibat dia kan. Jadi Allah Ta'ala yu'awwidu as-sabir khairan fi dunya wal akhirah. Allah akan gantikan orang yang bersabar. Kan? Dunia dan akhirat. Ganti apa? Kebaikan lah. Kebaikan. Allah akan ganti kebaikan bagi orang bersabar. Dunia dan akhirat. Sabarlah kita. Tapi sabar ni bukan suatu benda yang senang. Susah. Kan? Bila kita tahu kesabaran tu, apabila kita menghadapi ujian, baru kita tahulah arti kesabaran. Kan? Lan tanala albirra hatta ta'liqa as-sabira. Kau tak akan dapat mencapai ketinggian sehingga kau dapat menelan akar yang pahit. Sabar ni sabir. Sabir ni makna dia akar yang teramat pahit. Bakar wali ya. Kan, siapa boleh telan bakar wali kan? Orang Kedah kata akar seruntut. Pahit sangat. Baik. Sunnah ketika musibah yang menimpa ni, bila ada musibah yang menimpa kita, maka sunnahnya kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khulfli khairan minha. Ya, jadi betul kata Syekh di sini rahimahullah taala, kita tinggalkan apa yang diucapkan oleh manusia-manusia daripada perkataan-perkataan yang mungkar. Bila datang musibah cakap benda-benda ni kan, benda yang menunjukkan tidak redha atas ujian Tuhan tadi. Ini bahayalah. Kan keluar dari lidah dia perkataan-perkataan yang macam tak redha. Macam mempertikaikan Allah Taala. Ya Allah, pasal apa belum datang lagi pertolongan? Kenapa Allah nak uji kamu? Allah nak bagi pada kamu syurga. Allah nak ampunkan segala dosa kamu. Allah nak angkat darjat kamu. Tak nak ke? Kan? Jadi semua nak memang nak, tapi lah nakkan kejayaan ni kena susah dululah. Gitu. Baik. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia kata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata waladul 'abdi." Apabila mati anak kepada seseorang hamba, baby dia meninggal. Siapa di sini yang ada mengalami pengalaman yang macam ni? Baby umur setahun, 2 tahun. Kalau umur 2-3 hari tak apa lagi, kurang sikit. Bukan tak apa, sedih lah. Kan? Terutamanya ibu dengan ayah tak sama. Ibu lagi sedih, yang gugur kan. Tapi cuba bayangkan, anak dia umur 2 tahun, setahun 6 bulan, setahun 5 bulan meninggal depan mata dia. Itulah. Kalau siapa ada pengalaman ni, dia dapat rasa benda yang macam ni kan. Mati waladul 'abdi. Apabila mati seorang anak ataupun baby kepada seorang hamba, qala Allahu li malaikatihi. Allah Taala berkata kepada para malaikat dia. Bukan Allah tak tahu. Pasal Allah berkata, ikut suka dia. Dia nak cakap. Allah Taala nak cakap ni, siapa boleh halang? Dia nak cakap bila dia nak cakap, dengan siapa dia nak cakap, bahasa apa dia nak cakap. Kan? Ikut suka dia. Dia ni maha melakukan segala sesuatu. Allah bercakap dengan malaikat. Allah kata dekat malaikat, qabattum walada 'abdi. Kamu telah mengambil nyawa anak kepada hamba-Ku. Fayaqulun, maka malaikat tadi menjawab, "Naam." Mereka kata, "Ya." Malaikat cabut nyawa ni bukan satu, banyak. Bukan cabut nyawa kita ni, saya ni khotu ni, malaikat yang sama. Malaikat ni banyak. Satu dia kata, yaqulun, mereka menjawab, "Ya." Fayaqul, maka Tuhan kata, qabattum samarata fuadi. Kamu telah ambil buah hatinya. Anak ni buah hati mak ayah lah. Ya. Fayaquluna na'am. Malaikat kata ya.
Fayaqulu, Allah Ta'ala kata, famadha qala abdi, apa hamba aku kata? Allah Maha mengetahui. Ya, takkan Allah tak tahu? Allah Maha mengetahui lah saja dia tanya. Fayaqulun, maka mereka menjawab, malaikat tadi menjawab, hamadaka, dia memuji engkau. Hamba itu memuji engkau. Wastarja'a, dan dia mengucap istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqul Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Ini berita gembira lah untuk ibu-ibu yang anak dia mati kan. Terutamanya sekarang di Palestin, baby berapa belas ribu, 11,000 lebih kan. Tengok, Allahu Akbar. Jadi itulah, benalah untuk hamba-Ku ini satu rumah dalam syurga. Wasammuhu baital hamdi, namakan dia rumah itu sebagai baital hamd, rumah kepujian. Ini macam mana rumah ni, bukan macam rumah kita. Ya. Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar. Sesuatu yang tak pernah lihat oleh mata, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas. Tak boleh terlintaslah hati kita. Kita cuba nak imagine kan, cuba nak gambarkan macam mana syurga ni. Tak boleh. Tak boleh tak ada. Ya, kita tengok rumah yang paling cantik di atas muka bumi ni, istana apa semua tadi kan. Bukan macam tu. Tak ada nilai langsung. Walau sebelah sayap nyamuk. Oh, ini dia. Baik. Hadis selanjutnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, yaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma li 'abdil mu'min, tidak ada bagi hamba-Ku yang beriman. Ma tidak ada lah. Sebab apa? Sebab belakangan ni dah illa. Tiada kecuali. Tiada melainkan. Jadi ma ni mana dia? Tidak ada lah. Tiada bagi hamba-Ku yang beriman, indi jaza, di sisiku balasan. Maksud tiada balasan untuk dia di sisiku, hamba-Ku ni. Hamba yang mana? Yang beriman ni. Idza qabattu safiyhu min ahli dunya, apabila aku ambil nyawa yang dia sayang di dunia ini. Siapa kita sayang? Family kita, pasangan kita, anak-anak kita, mak ayah kita, keluarga kita. Bila aku ambil nyawa orang yang dia sayang di dunia ini, thumma ihtasabahu, kemudian dia mengharapkan, menghitung pahala, menanti-nanti pahala daripada aku. Ihtasabahu, dia menghisap, dia kira pahala, kan? Dia tak akan dapat, Allah Ta'ala kata, illal jannah, kecuali syurga. Syurga ni mahal. Ya. Nabi kata, ala inna sil'atullahil ghaliyah. Ketahuilah bahawa pada barang dagangan Allah Ta'ala itu mahal. Barang jualan Tuhan ni mahal. Sil'ah. Ya. Ala inna sil'atullah al-jannah. Kan? Barang jualan Tuhan ni adalah syurga. Jadi kita ni berniaga dengan Tuhan. Panjang-panjang hidup kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Ya? Tukar. Apa makna berniaga? Perniagaan ni pertukaran. Tukar. Kita bagi yang ni, Tuhan ambil. Ya, mana kita bagi yang ni, Tuhan bagi yang ni. Dan Tuhan tak ambil manfaat apa yang kita buat, apa yang kita bagi. Tapi kita yang akan ambil manfaat ini apa yang Tuhan bagi pada kita. Ini perniagaan. Ya kan? Yang Allah sebut dalam Quran beberapa tempat. Tijarah lan tabur, kan? Ayat apa? Surah apa? Tak, kita cari. Ustaz lagi tak tahu. Kalau yang mendengar tak tahu, ustaz lagi tak tahu. Ya. Ya. Ni Fatir, surah Fatir ayat 29. Ni Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum
Wah, orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka mendirikan solat dan mereka menafkahkan daripada apa yang kami rezeki kepada mereka secara rahsia dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tiada rugi. Lan tabu, perniagaan yang tak ada rugi langsung, perniagaan dengan Tuhan. Kita baca Quran, solat, infak. Daripada apa yang Allah rezekikan secara rahsia atau terang-terangan, mengharapkan perniagaan yang tidak mendatangkan sedikit kerugian. Kemudian di sana ada perniagaan yang Allah sebut lagi. Sini Allah sebut perkataan perniagaan. Dia kena tulis lambat-lambat sebab dia tak detect lambat. Dia kena tulis satu-satu. Dia pun lambat, otak dia pun lambat juga. Ada. Ni surah Saf ayat 10. Ini mendengar ni. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adabin alim. Ya. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum, maukah kamu semua aku tunjukkan pada kamu? Allah Taala kata, ala tijaratin, di atas perniagaan, tunjikum, yang mana perniagaan itu dia akan menyelamatkan kamu min azabin alim, daripada azab yang pedih. Siapa tak mahu kalau tahu perniagaan yang boleh selamatkan kita daripada siksaan yang pedih ni. Ini untuk orang yang beriman dengan yang ghaib jelah. Yang tak beriman dengan perkara ghaib, dia pun tak heran, dia pun tak kisah apa benda ni. Sebab tu Allah sebut pasal dia apa dia? Dalam surah Al-Ma'un tu kan. Macam mana surah Al-Ma'un mula dia? Macam mana mula dia? Surah Al-Ma'un, surah belakang. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim. Ini maknanya, tidakkah kamu melihat pada orang yang mendustakan sawabullah wa iqabullah, pahala Allah Ta'ala dan siksaan Tuhan, yang mendustakan hari akhirat. Apa tak heran benda ni? Kan minta pinjam periuk tak bagi. Pakai dia bukan nak pahala kan? Cerita yang surah Al-Ma'un tu cerita pasal benda-benda peralatan rumah ni. Ada orang nak pinjam sudu, nak pinjam pinggan. Kan dulu orang susah kan, pinjam periuk nak masak, dia tak bagi. Al-Ma'un wa yamna'una al-ma'un, mereka menghalang, mencegah daripada memberi pinjam alat-alat rumah ni lah, sudu ke, pinggan ke, cawan ke. Nanti Allah sebut dalam Quran cerita dia orang tak beriman. Tapi orang beriman ni dia tahu perniagaan yang akan selamatkan daripada azab pedih. Dia beriman dengan Allah dan Rasul dia, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita lah. Patutnya kita time begini mau syok tidur. Kan? Wah, lepas subuh ni cukup best tidur, apa kata, tambah bulan puasa lepas sahur kan. Jalan pun gagau lah. Kan gagau. Pejam mata. Kalau sampai subuh cepat balik tidur kan. Jadi kita maknanya jihad dengan diri kita ni. Gitu. Nak tadabbur, nak mengetahui apa semua kan. Ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Itu terbaik untuk mereka, jika terbaik baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Ini cerita dia, bacalah, tengok sendirilah tafsir dia. Ya. Baik. Pengajaran daripada hadis. Ya. Inna dawamal hamdi 'inda al-masa'ib wal-istirja'. Maksudnya kita sentiasa memuji Allah ketika dalam musibah dan sentiasa ucapkan istirja'. Alhamdulillah,
ala kulli hal. Alhamdulillah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucap segala puji bagi Allah. Kan? Kita tengok video tu kan, orang Arab ni. Alhamdulillah. Kan? Segala puji bagi Allah. Kan? Jadi maknanya dia sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kadang-kadang musibah dia sebut alhamdulillah. Ini orang yang beriman, orang yang berilmu lah. Kalau orang jahil, dia tersakhut lah, tak redha dengan ujian. Ini menunjukkan ke atas kesabaran seorang hamba ketika Allah Ta'ala telah tentukan kepada dia satu perkara lah, ketika menghadapi qada dan qadar Tuhan, ketentuan dan ketetapan Tuhan. Di mananya ini orang yang bersabar. Apabila ada musibah dia juga alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, kelebihan sabar dan kelebihan kita menghitung, mengharap pahala daripada Allah Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang ada kematian lah, dalam keluarga dia, daripada orang yang dia sayang. Dia sabar, mengharapkan pahala. Ada kelebihan. Daripada kelebihan tadi, rumah dalam syurga, Baitul Hamd, rumah kepujian, Baitul Hamd. Itu untuk dia. Jadi yang ketiganya, syurga itu adalah balasan untuk orang-orang yang bersabar lah dan mengharapkan pahala. Sabar dan tunggu pahala. Yang keempat, hadis mengisbatkan sifat berkata-kata bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bercakap dengan malaikat dengan apa yang dia kehendaki. Ikut sukalah dia bercakap kan, dan bagaimana dia kehendaki, itu suka dia. Ini sabitlah dalam banyak dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Itulah dia. Baik. Jadi kita berimanlah, jadilah beriman. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalat ihda banati Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu. Ada seorang daripada anak ataupun puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan lah, Nabi ni anak perempuan kan, lelaki semua dah wafat dah. Kan, anak perempuan dia hidup ni. Satu anak perempuan dia pergi hantar orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam datang rumah dia. Ya, wa tukhbirhu anna sabiyyan laha ibnan fil maut, supaya orang tadi bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa anak dia ataupun baby dia nak meninggal lah, sedang nyawa ikan lah, sedang nazak. Jadi faqala lirrasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katalah pada utusan tadi lah yang dihantar oleh anak dia tadi, puteri dia. Nabi kata dekat utusan tadi, pergi balik bagi tahu dekat anakku, dekat puteri dia tadi, fa akhbirha, bagi tahu dia anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta, bahawa bagi Allah, milik Allah apa yang Allah ambil, dan milik Allah apa yang Allah beri. Dan Allah ambil hak dia, yang dia bagi pun hak dia. Jadi kita nak kata apa? Macam Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Dia kata kepada siapa? Abu apa suami dia? Siapa ingat? Abu Talha. Abu Talha kan? Jadi bila kematian baby tu, Abu Talha ni, dia masa dia keluar baby tu sakit lagi lah, dia keluar ada urusan, dia balik kan. Ingatlah kisah tu kan. Jadi padanya kan dia dia tanya nantilah. Dia tanya Abu Talha, dia kata kalau orang tu bagi kita pinjam kan, barang pinjaman tu, jadi kalau dia ambil balik, boleh, macam mana kita nak marah ke apa kan? Abu Talha kata orang punya dia bagi kita pinjam. Jadi bila dia nak ambil balik, kita bagi baliklah hak dia. Kan? Hak dia punya dia bagi, hak dia punya dia ambil. Betul lah dia cakap tu. Tapi dah bila dia tegakkan hujah tu, maka dia kata baby kita dah meninggal. Marah dia pula. Ya, dia besar gitu. Itu adalah panjanglah hadis dia. Jadi itulah dia ucapan Nabi sallallahu kepada putrinya, pada utusan tadi. Dan Nabi kata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah Taala ni sampai pada tempoh yang telah ditetapkan. Semua. Syai' ini kan. Wa kullu syai'in 'indahu, segala sesuatu, maksud sesuatu ni makhluk dia. Apa saja segala makhluk dia
di sisi Allah Ta'ala ni ila ajal musamma sajalah, sampai kepada tempoh yang telah dia tetapkan. Sampai masa dia diambil. Kita nak kena apa? Nak protes apa? Hak dia punya. Allah Ta'ala punya. Kita pun dia punya. Segala-galanya dia punya. Anak kita, cucu kita, semua dia punya. Dia ambil bila dia nak ambil. Dan dia pasti ambil lah, sebab dunia ni tak kekal. Dia pasti ambil lah. Esok siapa kita tak tahu giliran dia. Hari ni tak tahu siapa lagi giliran dia. Semalam mungkin kita tahu siapa punya giliran, kan? Akan datang kita tak tahu, mungkin giliran kita. Mintalah giliran kita dalam keadaan yang terbaik. Tengah solat ke, tengah tawaf ke, tengah ihram ke, kan? Kita mintalah kita ni sudah yang baik. Giliran kita, giliran bagus punya lah, kan? InsyaAllah. Dalam majlis ilmu ke, meninggal. Tapi setakat ni belum ada rekod lagi lah YT jemaah meninggal dalam kelas. Tidak akan diabadikan, ya, di dinding, ya, santalim, ya, meninggal dalam kelas. Nanti ustaz tengah mengajar, ustaz pun meninggal. Tapi kita tak nak mati lagi lah. Kita minta kepada Allah panjang umur, supaya pahala lagi banyak, darjat lagi tinggi, kan? Kalau Qadar tak sampai lagi. Kalau sampai untuk Qadar pun kita dah habis Ramadan, kita nak Ramadan yang akan datang pula, kan? Tapi belum tentu. Ya, orang yang nak mati lah sebelum ni tak dapatlah Ramadan ni, dan tak dapatlah untuk Qadar ni. Kita pun belum tentu. Boleh minta ke Tuhan, kan, supaya mana jangan ambil kita lagi, sehingga yalah selepas, kan, kita melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh di bulan, di malam Al-Qadar, kan. Janganlah kita ni dihalang dengan macam-macam urusan selain daripada urusan ibadah, kan, pada malam Al-Qadar, malam-malam ganjil ni, kan. Tapi itulah ujian, kan. Malam-malam akhir ni nak shopping, nak balik kampung, kan. Bila kampung suasana dia jadi lain, kan. Kita pergi tengok Allah, tempat-tempat orang beribadah dengan cara bisik-bisik, riuh-riuh dan sebagainya, menjerit-jerit selawat, ya. Dan tempat yang solat, kita mana solat secara sunnah semua tadi, kan. Ada sahabat-sahabat yang pergi Mekah kan Ramadan, hari raya baru dia balik. Dia nak beribadah di sana, kan. Itu kelebihan Tuhan bagi kat dia lah. Tapi harga pun mahal lah, kan. Dia tak murah sebab pahala besar ni, kan. Begitulah. Jadi Nabi suruh, kata dekat puteri dia tadi, famurha, maka kamu suruh dia faltasbir, hendaklah dia bersabar, wal tahtasib, dan dia mengira pahala di sisi Allah Ta'ala, bahawa ada untuk dia pahala dengan sebab perkara ini. Peristiwa ini ada pahala untuk dia, tunggu pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pengajaran daripada hadis, galakkan untuk melazimi doa nabawi dalam mengucapkan takziah. Ini ucapan takziah kita, kan. Kita jumpa kawan kita, saya ucapkan takziah, maksudnya gantikan dengan ni, inna lillahi ta'ala ma akhadha wa inna lillahi ma a'ta, kan. Baca Melayu punya, semuanya Allah, milik Allah Ta'ala, apa yang Allah ambil, apa yang dia ambil, dan milik Allah Ta'ala apa yang dia bagi, sabarlah, kan. Ni giliran awak, lepas ni giliran siapa kita tak tahu lagi. Kita bagi itulah dia semangat, motivasi kepada orang yang timpa musibah tadi, kan. Sabarlah, nak buat macam mana, ujian Allah Ta'ala ke atas kita semua. Inilah dia ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang mati dia pasti akan, setiap orang yang hidup dia pasti akan mati. Dan kematian itu maknanya wajib lah, wajib mati. Dia bukan sunat atau harus, kan. Wajib mati, tapi tak tahu bila lah. Dan segala sesuatu itu di sisi Tuhan sampai kepada tempoh yang tertentu saja. Hidup kita di dunia ni hanya sampai ke tempoh yang tertentu saja. Kita semua ni tak boleh, dia akan datang rasa
Benda tu macam tak fikir. Tak mati, tak mati. Tengok orang mati, dia mati. Tengok orang dia mati, dia mati. Kita tak mati. Ya. Macam itulah orang mati, dia rasa macam tu juga bila tengok orang yang mati sebelum dia kan. Dia tu juga. Tiba-tiba dengar berita kawan kita yang meninggal, rasa macam tak percaya kawan kita mati. Duk sembang elok kan, mati. Inilah dia maknanya cara yang diajar oleh Nabi SAW untuk ucap takziah. Ya. Jadi tinggallah kau perkara rest in peace kau perkara. Kan? Kan? Semoga Al-Fatihah ini juga perkataan penting dari tahajur ma sya'a min bid'il aqwali bid'ah ini perkataan yang bid'ah. Perkataan yang bid'ah ketika ada kematian. Al-Fatihah. Lalu dia ubah pula, dia tambah sikit dalam bracket. Dibaca. Kan? Sebelum ni tak kan? Sebelum ni Al-Fatihah. Kan? Lepas tu masjid pula baca Yasin wal Quran lah. Pukul 9 pagi baca surah Yasin. Biasa orang Yasin malam Jumaat dia baca. Ni tengah hari. Oh, siapa mati ya? Dengar surah Yasin tu, terus masuk di sini. Siapa meninggal lah. Jadi Yasin ni untuk iklan ada orang mati. Di corong-corong masjid. Kan? Dah jadi macam tu. Bila tinggal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jadi macam tu lah. Jadi tak ada. Pada Al-Fatihah tak ada inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ataupun ini ucapan takziah. Kan? Inna lillahi ta'ala ma akhadha wa inna lillahi ma ata wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Ya, orang yang faham bahasa Arab tak apalah, kita tak faham, orang tak bahasa Arab ni kita terjemah ajalah. Sungguhnya milik Allah apa yang dia bagi, apa yang dia ambil, dan milik Allah apa yang dia bagi. Semua di sisi Tuhan ni semuanya hanya sementara sahaja. Sampai satu tempoh dia akan ambil. Jadi maknanya sebagai itulah dia ucapan takziah tadi. Ini ucapan yang terbaik lah. Macam yang kedua ni kan, asal syai' ni. Kalau yang terbaik ketika ucap takziah ni lah dia ucapan dia yang terbaik ni. Ucapan takziah yang terbaik. Allah punya reka pasal kita cari tak kisahlah. Sama ada Selain, Kedah ke, Kelantan ke, mana ke. Dia Tuhan punya, dia nak ambil, aku suka dia. Tukar sak sikit apa punya kan. Apa nak olah bahasa pergi lembut sikit lah. Jangan pergi kasar sangat. Gitu. Ustaz, ya. tak mana-mana hadis menyatakan orang yang nak mati kan, dia akan merasa kalau waktu beriman lah 100 hari kira-kira dalam masa ada tu. Tak ada siapa boleh tahu bila dia nak mati. Allah sebut dalam Quran. Surah apa? Mari kita buka. Ya. Sama-sama lah kita cari kan. Ni Luqman ayat 34. Allah dah beritahu dalam Quran. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'alimun khabir. Sungguhnya Allah Ta'ala indahu diisinya ilmu as-sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Tuhan saja tahu dia hari kiamat dia bila. Wa yunazzilul ghaitha, dia yang turunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, hanya dia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Maksudnya yang ada doktor boleh tahu ni bila dah jadi janin dah ada kan, baru dia boleh scan tahu. Sebelum tu boleh tahu kah? Masa setitis air tu mana Allah Maha mengetahui. Sebelum mana ya ada lagi, sebelum ada makhluk lagi Tuhan dah tentukan. Dia yang menetapkan, dia Maha mengetahui. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Siapa pun tak tahu dia nak buat apa esok, dia nak mati bila. Wa ma tadri nafsun, dan seorang pun tak tahu di mana dia nak mati, bila dia nak mati.
Tak ada, hin tak ada. Kan? Nak bagi hin pun tak ada. Maknanya tentu mati lah. Tapi mereka suruh abang ni biasa tulis. Suruh abang. Patut pun 2 hari lepas dia kata apa duk lelak lah. Kan? Jadi maknanya kalau mana tahu kan dari segi aku meninggal ni kan. Duklah lelak jangan duk bergaduh dengan adik. Itu patut dia kata macam tu. Pokoknya dia nak mati, dia tahu dia nak mati tau. Dia pun tak, kalau dia tahu dia nak mati, dia tak keluar rumah dah. Dia masuk masjid tak balik rumah dah. Ambil wudu. Dia tidak akan membatalkan wudu dah. Wudu batal pergi ambil wudu. Wudu batal ambil wudu. Takut mati tak ada wudu. Tak boleh dah. Pergi masjid. Goodbye. Pergi mana? Masjid. Kesiapa nak mati dah lagi dalam 5 jam. Siap. Bagi harta pun sedekah. Infak sepertiga pada harta ni sedekah. Infak. Kan? Kalau orang tahu dia nak mati bila? Tak ada. Tak boleh tahu. Okay? Itu jadi bila dah mati dia mulalah orang duk korek kan. Patutlah lagu ni, patutlah lagu tu. Dia betul-betul apa? Tak ada masalah apa benda tu. Kebetulan. Kan? Ramai orang cakap tapi tak mati pun. Mati jugalah tapi lambat lagi lah. Kan? Tak ada. Bisa daripada tulis langsung abang semua tu kan. Oh, dia cerita gini masa orang tanda dia nak mati, dia beritahu. Kan dia peluk mak dia pun lama dia peluk mak dah. Nak pergi sekolah kan, nak pergi. Sebelum ni tak nak peluk pun. Dia peluk. Pelik pula dia. Kan? Tentu mati. Bukan dia tahu dia nak mati, dia tak tahu. Kan? Baik. Itulah dia. Ustaz. Ya. Saya nampak dalam file Ustaz tadi tu ada tulis alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi Ni. kalau kita musibah tu nak baca alhamdulillah dulu ke ataupun terus baca inna lillahi. Boleh belakang. Kan? Nak baca alhamdulillah. Afdal ni lah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbaiknya beginilah. Segala puji bagi Allah. Dia bagi kita musibah, pujian untuk dia. Kenapa? Pada musibah itu ada balasan baik untuk kita. Pada musibah itu Nabi kata ajaban li amril mu'min. Sungguh pelik urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusan dia baik. Musibah pun baik. Apa nama? Kebahagiaan pun baik. Semua baik. Pelik. Tidak ada melainkan hanya untuk orang beriman saja. Yang menimpa musibah hari ni kan, kita dunia Islam hari ni ditimpa musibah yang dahsyat di mana-mana. Ya, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menimpa kita tadi kan, dan menimpa saudara kita tak boleh nak hulur tangan nak tarik dia pun. Tak boleh hulur tangan tarik dia tolong mari sini. Okey, mari duduk dengan kami di Malaysia ni. Tak boleh nak tolong pun. Jadi maknanya kebaikan, balasan kebaikan tadi lah. Sama ada balasan dunia ataupun balasan akhirat. Kalau dapat balasan dunia, maknanya fil ajil, dalam waktu masa dunia ni, alhamdulillah juga. Tapi Allah Ta'ala bagi akhirat, alhamdulillah juga. Kebaikan tadi. Segala puji bagi Allah. Jadi hamba dia sentiasa puji Allah Ta'ala dalam keadaan apa saja. Apa saja. Kan? Boom, mula langgar belakang, kena langgar belakang. Alhamdulillah. Weh, yang kata alhamdulillah pasal apa hantar kena belakang. Yalah alhamdulillah, alhamdulillah. Sabar. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal ketika kita ditimpa musibah. Sunnah juga. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sunnah. Jadi kita buatlah insya-Allah. Macam kalau orang kita kena tu dia kena musibah kena uji ke. Lepas tu kita selalu dengar kata sabarlah, ujian ada hikmah. Lepas tu macam mana kita nak dalam masa singkat nak dia tu rasa lega dalam musibah tu macam hikmah tu. Ada kebaikan dalam ujian tu. Nak dia nampak jelas sikit kata memang ada kebaikan dalam ujian tu. Kita hanya boleh sebut apa yang kita tahu lah daripada hadis Nabi SAW. Ya. Tapi kita nak cerita lebih daripada itu kita tak tahu lah. Tapi itu yang kita boleh sebut kerana itu adalah sunnah. Kita sebut pun sebab dia sunnah kan. Bagi motivasi kita. Kalau dia orang yang berilmu, orang belajar, dia dapat detect lah. Dia cepat
detect, cepat tangkap. Tapi kalau orang yang tak belajar ni, jenis tak pernah dengar kebaikan ilmu ni, maknanya susah lah. Dia akan kata macam tu, macam ni, macam tu, macam ni kan. Dia kata gini Ustaz. Dia kata tak kenal dia pun tak apalah. Betul lah. Mu tak kenal kamu, kan? Kenal kat aku, kan? Dia gitu. Tak apalah, mu kecek gitu, kan? Kita senyap ya, nak baca jalan tu lah. Tapi kalau kita kena diri pun apabila orang kecek gitu, kita rasa nak bayar kat gitu je. Tapi kita ada ilmu, kita tak cakap benda tu. Bila kita ada ilmu, kita tak cakap benda tu. Yalah, itulah. Terima kasih lah. Kita akan juga ucap kan. Terima kasih lah, ucap baik kepada aku. Terima kasih. Kan? Jadi ada orang kawan kita yang bagi nasihat pada kita. Kawan yang kadang-kadang dalam musibah ni kan kita jadi macam. Jadi ada orang mari, alhamdulillah. Dia cepat ingatkan kita supaya bersabar. Tidak rugilah hilang pahala sabar. Musibah tu pahala. Musibah tu adalah pahala. Kalau tak sabar, tak ada pahala. Bahkan dia datang dosa ganti pahala. Sabar wajib. Bila wajib fardu ain ni kita tak buat, dosa. Dia bukan sunat. Dia bukan sunat. Betul macam mana Pak Wayang kata musibah ni pahala ataupun bala? Ya. Macam mana kita nak tahu atau ni bala, ni pahala? Dia kalau orang beriman, dia tak jadi bala. Musibah ni orang beriman dia tak jadi bala. Sama ada dia jadi penghapusan dosa dan dia jadi mengangkat darjat, angkat darjat. Darjat dia tinggi. Dia tak akan jadi bala punya. Sebab tu Nabi kita, "Wa laysa zaka illa lil mu'min," atau maqal Islam. Demikian itu tidak ada melainkan hanya untuk orang beriman. Orang kafir memang bala bencana untuk dia lah. Siksa dunia sebelum akhirat. Contoh Ustaz, macam kat Thailand tu dia ada macam bom apa semua kan. Ada orang kampung tu kata ni satu bala lah ni untuk orang di wilayah apa semua kan. Adakah kita tengok tu macam keadaan yang sama, kena bom sama, tapi atas orang menerima kan. Macam orang ni dia bala untuk orang yang kafir dari musyrik ni, ujian untuk orang beriman. Betul, kalau dia orang Muslim, tapi dia rasa benda ni bala bagi dia tu. Dia tak erti lah tu. Dia tak belajar. Sepatutnya dia rasa ni satu ujian lah. Macam kes letupan mercun kan, kilang mercun. Ya. Yang ramai mati kan, kat mana? Kat Golok mana? Munduk kan. Ada kawan saya, rumah kawan saya juga yang belajar sekali pun habis rumah dia. Kan? Jadi maknanya orang beriman dia tahu ni ujian Tuhan. Kan? Tuhan nak bagi peringatan. Kita sabarlah. Kemusnahan keluarga rumah tangga tadi kan, ujian. Tapi untuk orang kafir tak beriman, bala bagi dia. Itu beza dia. Tapi kalau orang Islam dia rasa ni mana ya, rasa yang tak baik tadi, buruk sangka pada Tuhan, salah Kita kena husnuzan dengan Allah Taala sentiasa. Apa keadaan? Jangan ada buruk sangka langsung. Bersipalah dah 100 hari per bulan dah kan. Tuhan tak datangkan pertolongan lagi di Palestin. Tak. Itu buruk sangka dengan Tuhan. Buruk sangka. Wajib baik sangka dengan Tuhan. Allah kata ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba ku pada aku. Kita kena cari apa dia? Maknanya ni Allah nak bagi safar pada kita. Betul Allah nak bagi pahala. Allah nak masukkan dia dalam syurga mudah masuk syurga. Kan? Allah nak bina, Allah nak bagi depa ni ada kekuatan jiwa untuk tadi bila dah kuat dah nampak benda tu dah jadi biasa. Kan kematian dia jadi biasa bagi depa. Dan nampak hari-hari kematian tadi kan. Sedih memang sedih lah. Kan sedih bukan sebenarnya masa sedih mungkin sebulan 2 bulan sedih. Tapi kehidupan tetap diteruskan. Kan? Jihad dan perjuangan akan berlangsung. Al-mustaqbal Islam, masa depan itu, kemenangan itu adalah milik Islam. Jadi kita dah sampai masa dia, kita berhenti dulu sebab saya nak baca tazkirah Ramadan sikit dalam 20 minit, tapi tak apalah, dah 5 minit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.